Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa ba'. Tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, saya rasa pagi ni saya tak menepati urutan lagi lah, sebab belum nanti saya tanya Haji Jani, dia beritahulah apa yang sudah sampai. Dan pada pagi ini saya baca hikmah 158. Saya ingatkan itu kot, tapi mungkin silap lah ke belakang okey, tak apalah. Hikmah ini pagi ini berbicara mengenai sukarnya menjadi seorang Muslim yang seimbang. Kerana selalu saya sebut dalam kuliah-kuliah yang lepas bahawa Allah Subhanahu Wa Taala apabila dia mencipta manusia dan makhluk-makhluk yang lain, Allah meletakkan satu kanun ataupun satu peraturan, di mana peraturan itu Allah nyatakan ianya di antara dua perkara. Firman Allah dalam Al-Quran, kullun khalaqna zawjain. Semua perkara kami ciptanya berpasang. Jadi perkataan berpasang itu, tuan-tuan dan puan-puan, merujuk kepada mungkin ada dua entiti berbeza tetapi berlainan dan harus digabungkan. Seperti mana kita lihat agama kita tidak suka sangat seseorang itu membujang. Disebut dalam satu hadis, syirarukum a'zabukum. Orang yang paling tak baik dalam masyarakat adalah orang membujang. Jadi sebab itu tuan-tuan tengok ustaz-ustaz ni, kalau isteri dia mati, tak lama lepas tu dia kahwin terus. Jadi ada orang marah dekat ustaz, dia kata apalah ustaz ni tak setia, isteri mati sekejap terus kahwin. Bukan soal tak setia, soalnya itulah yang dibuat. Saya tak maksudkan saya je, saya maksud cuba lihatlah ustaz-ustaz yang kematian isteri terus kahwin. Bukan soal tak sedar diri, tua bangka dah, bukan soal begitu ya. Soal agama tu diajar begitu, kena ada dua begitu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, manusia pun akan dikira sempurna apabila ada lelaki dengan perempuan. Begitu jugalah apa sahaja yang tuan-tuan lihat di dunia ini. Jadi berasaskan kepada itu, barulah kita boleh faham apa yang dimaksudkan dengan keseimbangan. Sebab keseimbangan itu akan lahir apabila ada dua atau lebih. Dan seseorang itu dianggap berjaya menjadi seorang yang baik apabila dia boleh mengimbangi antara dua benda tadi. Jadi berasaskan kepada teori itu, saya tidak percaya selagi mana perkara itu adalah makhluk, ianya mempunyai satu tujuan ataupun satu perkara. Misalnya, saya sering dengar ada orang kata tujuan kita hidup di dunia ini satu saja. Jadi apabila dia sebut satu tu, saya tak boleh terima. Sebab awak berbicara tentang makhluk, kita makhluk. Jadi bila kita makhluk, maka kita mesti dua lah. Jadi orang tu pun kata
Allah Ta'ala cipta kita ni dengan satu tujuan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami ciptakan jin dan juga manusia melainkan beribadat. Saya tidak nafikan tentang ayat itu, cuma saya tak boleh setuju takkan satu. Mesti ada satu lagi. Jadi bila ada orang kata tak ada satu tu je, jadi saya kata minta maaf lah, saya tak setuju. Kerana kalau kita dicipta kerana satu je, maka tak perlulah seimbang, sebab satu je. Nak imbang apanya? Satu. Imbang bermaksud kena ada satu lagi. Jadi kita pun baca Quran. Bila kita baca Quran, kita jumpa ayat Quran juga. Jadi setaralah dengan ayat itu. Allah Ta'ala sebut, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya kami ciptakan manusia itu untuk menjadi khalifah yang memakmurkan bumi. Macam mana dengan ayat itu? Ayat itu ayat Quran juga. Jadi bermaksud legalah saya rasa dua lah. Jadi saya rasa tujuan kita dicipta oleh Allah bukan satu, ada dua. Satu, kita mesti menjadi seorang mukmin yang baik semasa kita hidup. Buat sesuatu untuk melestarikan keharmonian hidup. Kena buat sesuatu. Tapi dalam waktu yang sama, kita juga adalah hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dengan begitu, nampaklah ada dua. Jadi bila ada dua, maka itu yang dimaksudkan dengan seimbang itu. Maksudnya, di sini pun kita ada bahagian, di sini pun kita ada bahagian. Dan nampaknya yang mengatakan dua itu disokong oleh ayat-ayat Quran yang lain. Misalnya Allah berfirman, wala tansa nasibaka minad dunya fa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Jangan kamu lupa peranan kamu di dunia ini, dan buatlah yang terbaik seperti mana Allah telah berbuat baik pada kamu. Jadi itu yang saya faham, ya, tentang bahawa Allah yang menyatakan kami tidak cipta makhluk itu melainkan berpasang. Jadi dalam memahami realiti itu, bahawa kita seorang Muslim yang baik adalah seorang Muslim yang seimbang. Dan pastinya lah apabila ingin kita menjadi seorang yang seimbang, mesti ada dua benda. Jadi Tuan Syekh ingin menyatakan pada pagi ini, dia kata, kalau kita tak nak jadi Muslim yang seimbang, payah macam mana pun dia lebih mudah. Memang sukar untuk dapatkan sesuatu, tapi tidaklah sesukar untuk menjadi seorang Muslim yang seimbang. Sebab menjadi Muslim yang seimbang lebih payah daripada menjadi seorang Muslim yang satu tujuan je. Misalnya tuan-tuan, kita ada ramai tokoh tasawuf. Daripada ramai tokoh tasawuf itu, boleh dikatakan kebanyakan mereka memilih untuk tidak seimbang. Yang memilih untuk menjadi tokoh tasawuf seimbang tak ramai. Yang ramainya ialah untuk Tuhan sahaja. Misalnya Fudail Ibn Iyad, syekh besar dalam tasawuf. Jadi oleh kerana Fudail Ibn Iyad seorang syekh besar dalam ulama tasawuf, dalam tasawuf, kita tengok dia punya karakter hidup dia ataupun corak hidup dia. Kita dapati dia memilih untuk tidak seimbang, iaitu dia melupakan dunia dan fokus pada Allah saja. Jadi bila dia memilih untuk lupakan dunia, fokuskan pada Allah, memang sukar nak tinggalkan dunia, tapi tak sukar sangat, sebab satu pihak aja. Tapi nampaknya apa yang dibuat oleh Fudail tidak juga disetujui oleh tokoh lain. Misalnya Abdullah Ibn Mubarak. Abdullah Ibn Mubarak juga tokoh tasawuf, dan dia tengok gelagat kawannya tadi Fudail, dia tak berapa minat. Dia tak kata salah, tapi dia tak berapa minat.
Dia lebih minat menjadi seorang sufi yang seimbang, di mana ada masa dia dengan Allah, ada juga masa dia dengan manusia, hidup dengan manusia. Jadi sekarang tuan-tuan nak macam mana itu terpulang pada tuan-tuan. Saya tak boleh nak kata tuan-tuan lupakan dunia, pilih Allah, itu tak baik. Kenapa? Kerana ada tokoh yang macam tu. Adalah. Takkan saya nak kata tak baik, siapa saya? Tapi kalau diikutkan kepada beberapa tokoh yang lain, saya lebih cenderung kepada keseimbangan, di mana kita seorang sufi pada masa kita perlu menjadi seorang sufi tadi, dan pada masa yang lain kita adalah seorang yang berkhidmat pada masyarakat, buat baik dan sebagainya. Dan saya rasa contoh keseimbangan itu lebih jelas dilihat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kita dapati ada sebahagian sahabat-sahabat Nabi yang memilih untuk fokus pada Allah sahaja. Adalah Abu Ayyub Al-Ansari, Salman Al-Farisi dan sebagainya. Jadi sebab itu kita nak kata orang yang fokus pada Allah saja, tak peduli orang lain tu berdosa, tak boleh lah. Sebab pattern itu ada. Tetapi contoh yang paling baik nampaknya tidak memilih pattern itu. Dia memilih pattern untuk duduk dengan Allah dan pada masa yang lain juga bersama dengan manusia. Misalnya antara hadis Nabi yang memperlihatkan bila bertembung di antara dua kepentingan itu, kadang-kadang Nabi memilih bersama manusia, tapi pada masa-masa yang lain Nabi memilih bersama dengan Allah. Jadi kita dapati baginda itu adalah seorang yang mengimbangi antara dunia manusiawi tadi dengan Allah yang bersifat ukhrawi tadilah. Misalnya baginda SAW bersabda, la an akhruja min masjidi li aqdiya hajata akhi khairum min an a'takifa fi masjidi hadha. Aku keluar dari masjid ini kerana nak tolong kawan aku yang susah, lebih aku suka daripada aku beriktikaf di masjid. Jadi bermaksud bertembung antara pahala iktikaf dengan pahala tolong orang. Jadi baginda mengimbangi, di mana baginda ada kala memilih untuk tolong orang. Dia biarkan berlalu masa untuk dia beriktikaf. Tapi pada masa-masa yang lain pula baginda serius beriktikaf. Misalnya 10 akhir Ramadan, baginda tak pernah buat macam TV-TV buat pergi cari anak yatim malam, bawa beli baju raya. Dia tak buat bila 10 akhir, sebab baginda tahu 10 akhir Ramadan itu untuk Tuhan. Tapi 1 Syawal baginda tak duduk dah masjid, Nabi duduk dengan orang. Kita terbalik, 10 akhir Ramadan asyik duk cari orang, nak bantu orang. 1 Syawal duk kuat berzikir pagi raya. Pagi raya untuk gembira, kita sedih pula sebab ramai orang Melayu mati bila balik raya kan. Jadi kita agak songsang lah sedikit dan sebagainya. Jadi apapun tuan-tuan, saya kalau tuan-tuan tanya, saya lebih cenderung bermodelkan Abdullah bin Mubarak, bermodelkan Rasulullah, bahawa seimbang itu lebih menjadi pilihan. Tapi tuan-tuan janganlah mengatakan orang yang tak kisah dengan orang lain sebab dia dah pencin. Dia kata dulu dia dah jadi jeneral tentera, banyak berbakti untuk negara, orang lain semua pergi masjid, dia duduk dalam hutan. Okeylah, dia ada alasan sendiri. Bila dia pencin, dia nak baca Quran je. Betul juga, tak boleh nak nafi juga. Apapun yang penting kita jadi seorang Muslim yang baik, ya. Itu kita punya senario bicara pagi ni. Okey, kita lihat apa kata Tuan Syekh. Kata Tuan Syekh, ghayyib nazaral khalqi ilaika binazaril haqqi ilaika wa ghib an wujudi ikbalihim alaika bisyuhudi ikbalihi alaika. Yang bermaksud abaikan, ya, dia suruh kita abaikan pandangan manusia mengenai kamu. Sebaliknya, perhatikanlah pandangan Allah mengenai kamu. Cuba abaikan juga
Ya, cuba abaikan juga populariti kamu di kalangan manusia. Sebaliknya, perhatikanlah populariti kamu di sisi Allah. Jadi seolah-olah Tuan Syekh ingin beritahu dekat kita, memang kita kena bergaul dengan manusia. Kita kena bergaul dengan manusia. Tapi kalau tuan-tuan tak nak dah bergaul dengan manusia sebab manusia mengecewakan, sebab tuan-tuan bertanding banyak bagi bajet macam-macam tapi orang tak undi juga pilihan raya lepas, itu terpulang. Tapi nak sebutnya kita kena bergaul dengan manusia. Sebab apa kita kena bergaul dengan manusia? Kerana itu fitrah manusia. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, walaula daf'ullahi nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ard. Kalaulah dalam hidup dunia ini manusia tidak saling mendorong ataupun membantu sesama lain, maka sistem rosak. Saya pernah cemburu dengan beberapa ustaz. Lebih-lebih lagi ustaz itu dia handsome, putih, lepas tu cepat dapat datuk ship, lepas tu popular, lepas tu suara sedap pula. Kadang-kadang kan bawa kereta dengan isteri tu. Saya pun sebutlah beberapa ustaz yang ada 5 ciri tadi. Handsome sebab saya uduh, tak ada lah. Putih muka kita, gelap, kelabu asap, vitamin C pun tak cukup, garu-garu, berdebu keluar. Gitulah, semua tak ada kat saya tu, saya cemburu. Saya cakap kat isteri saya, kenapa Allah Ta'ala tak bagi kat saya macam tu? Dia pun tengok kat saya, dia kata, bang, kalau dia bagi yang tu, saya pun tak nak kahwin dengan abang. Aku pun tak nak suami handsome. Dia kata, memang nak suami handsome, tapi yang tak handsome ni pun payah dah nak jaga. Kalau handsome lagi liar. Kata, ada betul juga kan. Jadi maksud, ada betul juga lah. Lepas tu saya protes lagi, tak puas hati. Ini dialog saya cerita kat isteri saya je lah, tuan-tuan janganlah kutuk saya. Tapi saya rasa intipati dialog tu tuan-tuan pun ada juga. Sebab tu tuan-tuan gelak tu lebih kurang kan. Saya kata kat dia, kenapa Allah tak bagi saya alim, lepas tu suara sedap dan bla 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 begitu. Dia cakap kat saya sampai sekarang saya ingat. Dia kata, bang, kalau Allah beri semua dekat abang, abang tak jadi manusia lah pula, jadi Tuhan lah. Abang nak conquer semua ke? Pelakon filem pun abang, kuliah subuh pun abang, naik chancellor pun abang, ahli politik pun abang. Oh, macam tu Tuhan lah pula. Hidup ni padan-padan lah. Ambil abang kuliah subuh, masa TV bagi orang lain pula. Betul juga. Jadi nak sebutnya tuan-tuan, Allah tu dia tak buat kita tu boleh semua. Sebab tu dia kata khuliqal insanu dha'ifa. Kami cipta manusia tu lemah. Jadi makna lemahnya boleh diterjemahkan dalam berbagai dimensi, dan salah satu dimensinya ialah saling berkeperluan ataupun saling berkaitan kita sesama kita. Jadi oleh kerana kita saling berkaitan, maka hidup ini dia bergerak lah, dia berputar lah. Sebab kau perlu aku perlu kau dan sebagainya. Macam kita tengok tebin yang menjana kuasa elektrik itu kan, dia ada 2 kuasa, magnet utara selatan, kemudian dia bubuh dawai kat tengah tu. Jadi apabila 2 kuasa saling menarik, maka berlakulah putaran tu. Cuba tuan-tuan bayangkan, magnet itu dia ada satu kuasa je, satu tarik je, tak ada yang tolak. Jadi tebin tu nak berpusing macam mana? Jadi dengan adanya 2 benda tu, maka berpusing, maka tercetuslah tenaga dan akhirnya lahirlah elektrik itu. Kita tak pernah tengok ya penjana kuasa sifatnya statik, semuanya mesti bergerak. Hatta kalau kita naik kereta yang canggih, ada apa ya, dua dia ada yang siku tu kan, dia tak ada siku tu bergerak satu je, dia mesti turun, yang satu lagi naik, lepas tu turun, lepas tu naik, lepas tu turun, dia panggil apa ya, piston dia tu kan. Piston tu dia tak ada piston, naik belakang, lepas tu turun belakang. Mana dia mesti kau naik aku turun, kau naik aku turun, maka cetusan api tadi menyebabkan enjin kereta bergerak dan sebagainya.
Jadi alam itu dicipta begitu. Jadi oleh kerana alam tadi dicipta begitu, maka kita manusia tak boleh hidup tanpa manusia lain. Dulu tuan-tuan, kadang-kadang saya marah juga, kadang-kadang dekat universiti tu ada budak-budak bodoh. Bodoh lah, kita ajar 3-4 kali pun tak faham juga. Kita kata, awak ni tersilap. Macam mana kau tipu CJ, SPM kau, gitulah. Boleh masuk usia Melaya pula. Aduh. Tiba-tiba saya dengar ada satu ceramah oleh seorang ustaz. Bila kita jadi guru, kita tak boleh marah anak murid bodoh. Sebab mujur dia bodoh, maka jawatan kita ada. Cuba anak murid cerdik belaka, maka mesti kata pencing lah awak. Buat awak kerja. Jadi betul lah tuan-tuan. Macam tuan-tuan kan tak belajar hikam. Sebab itu saya boleh ceramah ni. Cuba tuan-tuan belajar belaka. Lepas tu tuan-tuan pula tak suka tulis, kononnya ingat. Padahal tu dah. Itu yang saya terlupa pun tuan-tuan dengar lagi, sebab lupa dah. Jadi betul lah. Tuan-tuan pun tak boleh nak marah kat saya, sebab tak ada saya sunyi masjid ni. Jadi bermaksud kita, saya perlu tuan-tuan, tuan-tuan perlu saya, kita saling perlu. Jadi apabila kita saling perlu, kenapa kita nak hina siapa-siapa? Sebab awak boleh begitu kerana begini. Dulu saya sakit hati sungguh dengan seorang Cina Kolang Merak, nama apa panggil dia, tuan punya YTL, nama apa ya, tak kisahlah whatever nama, nanti kena saman pula. Cina tu lah. Dia bercakap, dia kata ini tidak adil kerajaan kerana memberi ataupun memberi protection pada bumi putera. Kita mesti adil dalam merebut ekonomi. Saya marah sangat kat dia, sebab dia asalnya sebuah kontraktor kecil di Kuala Selangor tu. Di Selangor tu lah dia mengaku sendiri, saya yang bagi projek pertama dekat China YTL tu. Lepas tu dia jadi kaya kerana beberapa tahun dia jual elektrik dekat TMB murah, TMB kena bayar mahal. Jadi awak tak payah cakap besar lah. Kalau awak pandai sungguh, pergi berniaga di Planet Marik. Itu pun kalau ada orang nak beli awak. Sebab awak berniaga dengan orang Melayu lah, awak jadi kaya. Jadi kenapa awak nak hina orang Melayu ya? Kenapa awak nak hina orang Melayu ya? Sebab ada orang Melayu yang kamu anggap bodoh inilah yang beli barang kamu, maka sebab itu kamu kaya. Cuba kami semua tak beli. Dulu ingatkan ada satu apa kita panggil sedikit kempen untuk beli barangan Bumi Putera Islam, betul kan? Marah kat dia, kenapa tak boleh lah. Yang mulut kau lancang sangat tu. Jadi tuan-tuan, hidup dunia ni kita saling perlu pada orang. Kita tak boleh nafi sesiapa. Jadi memahami akan realiti itulah baginda sallallahu alaihi wasallam pesan dekat kita orang-orang yang kaki masjid ini. Kata baginda, al-mu'min yukhalitun nasa wa yasbir ala adahum khairum minal mu'min lam yukhalitun nasa wa lam yasbir ala adahum. Orang yang beriman dan bergaul dengan manusia serta sabar dengan kerenah manusia lebih baik daripada orang mukmin yang tidak bergaul dengan manusia, mungkin tidak sabar dengan kerenah manusia. Itu kayu ukurnya. Orang mukmin bergaul dengan manusia, sabar dengan kerenah, lebih baik daripada orang mukmin yang tidak bergaul dan mungkin tak sabar. Sekarang kalau kita lihat profession agama, yang mana mukmin itu dia memegang jawatan agama dalam masyarakat, tapi dia banyak kena kutuk dekat orang, ialah imam masjid. Untuk imam kita, saya tanya dia, untuk imam masjid ni kan tuan-tuan, kental dia punya minda, kalau tidak gila lama dia tuan-tuan. Sungguh tuan-tuan, mulut tuan-tuan lah. Kalau dia semayang panjang, tuan-tuan kutuk. Dia baca pendek pun kena marah, tuan-tuan. Dia semayang awal kena marah, dia semayang lewat kena, tak ada kerja lain kena marah. Sebab tu saya tak isi borang jadi tok imam. Saya respect sangat dekat tok imam. Sungguh tuan-tuan, kalau saya kena buang kat usia Melaya apa, saya tak isi jadi borang tok imam. Tak mahu saya.
Ini tuan-tuan, USJ 2 baguslah. Ada masjid lain tuan-tuan, ada imam dapat surat bertugas di situ, bersujud kaki ketua pengarah, tolong pergi tuan-tuan. Tapi itu di Kuala Lumpur lah, nanti saya tak boleh sebut lah. Ada tuan-tuan. Sebab jemaahnya tak pernah setuju dengan seorang imam. So, gitu. Saya pergi masjid tu 3 kali surat layang tuan-tuan. Tuan-tuan lah orangnya. Jadi bila imam tadi sabar dengan kerenah manusia, berbanding dengan saya pensyarah duduk universiti, gaji besar, jumpa dengan budak cerdik dah, tuan-tuan rasa mana baik tu imam dengan saya? Jauh tu imam lebih baik dari saya. Jauh tu imam lebih baik dari saya. Kenapa? Kerana kayu ukurnya ialah bergaul dengan manusia dan sabar dengan manusia. Saya bergaul dengan manusia juga, tapi satu pattern je, anak murid belaka. Lepas tu pula budak-budak yang pergi universiti tu IQ-nya lebih kurang je. Tapi imam di masjid bergaul dengan Tan Seri, Datuk Seri. Ada ahli jemaah pula jenis baik sangat dengan Tok Imam, ajuk Tok Imam main golf. Allah kesian ke Tok Imam 18 kali libah tak kena. Malu juga dia tu. Masjid ni lah agaknya kau dah. Maksudnya jadi sekarang dia pandai lah. Jadi maksudnya tuan-tuan, letih jadi Tok Imam nak ra'i tu, nak ra'i semua jemaah. Maka sebab itu baginda kata ukurannya siapa bergaul dan sabar dengan kerana dialah lebih baiknya. Jadi sekarang saya nak bangga dengan Tok Imam. Tok Imam, kau duduk diamlah, kau degree je, aku PhD. Jadi kita tanya, awak rasa awak hebat sangat PhD tu, awak pakai indikator mana? Kan indikator apa? Itu indikator keperasanan awak je. Indikator yang agama beri ialah bergaul dan sabar. Itu yang indikator yang diberi tu tuan-tuan, yang awak duk perasan tu dan sebagainya. Pernah seorang profesor universiti dalam bidang pengajian Islam, dia kutuk Tok Imam kampung ni kan tak berbaris. Tahu tak baris? Tak baris ni maksudnya dia marah sungguh dekat Tok Imam kampung. Dia kata nak jadi imam tak pandai tu, tak pandai ni. Jadi tuan-tuan, satu hari saya jumpa dia, saya kata, backing benar demo. Maksudnya garangnya kutuk imam. Tuan-tuan kena ingat ya, duduk di universiti grade jusasi, gaji dekat 18,000 tuan-tuan. Bilik pejabat 12 kali 16. Ada aircon, split aircon lagi, ada itu dan ada ini. Dapat cuti sabbatical lagi kan. Okey lah. Imam surau gaji pun tak ada tuan-tuan. Gaji pun tak ada. Cuma harap-harap muju bulan puasa boleh jadi amil zakat, bolehlah sikit. Itu pun bukan 1/8, jaiz saja 1/21. Bolehlah sikit kan. Jadi untuk banyak sikit boleh duit itu, duduklah dia daripada pagi sampai ke malam. Awak kutuk dia boleh RM25. Awak boleh RM18,000. Awak baik sangat ke? Cuba awak duduk ambil sabbatical jadi Tok Imam surah 3 hari. Cuba duduk sini. Dia berteori je lah dalam dewan kuliah, seminar begini gini. Saya tanya dia, demo punya idea tu demo sendiri buat ke? Jadi sebab itu tuan-tuan, agama kita kata kita perlu manusia. Sebab hidup tu tak akan bergerak tanpa keterkaitan kita dengan manusia. Ayat Quran tadi lah, walaula dafa'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ard. Kalaulah sebahagian manusia itu tidak mendorong, tidak membantu sesama mereka, sistem hidupnya akan rosak. Jadi bermaksud tak ada siapa yang boleh mengatakan saya tak perlu orang. Kita perlu orang, orang perlu kita. Okeylah, kita faham begitu. Jadi sekarang kita pun bergaul lah dengan manusia. Tapi dalam ada side kita juga kena bergaul dengan Allah. Betul kan? Maka wujudlah dua pihak. Satu pihak kita dengan manusia, satu pihak kita dengan Allah. Jadi tuan-tuan, apabila orang belajar tasawuf, kadang-kadang ada orang belajar tasawuf, dia kata manusia ni dunia.
Manusia ni dunia, yang pentingnya Allah. Jadi tuan-tuan, boleh kalau tuan-tuan kata saya tak nak kisah manusia, boleh tuan-tuan, tapi tuan-tuan jangan pakai kepala tuan-tuan. Tuan-tuan kena tengok tokoh-tokoh yang telah berjaya, di mana mereka memang tinggalkan dunia, duduk dengan Allah betul. Ikut tokoh tu. Jangan tuan-tuan pergi ambil tokoh yang seimbang, tetapi tuan-tuan ambil bahagian dia dengan Allah sahaja. Itu tak kena lah. Itu tak kena. Macam orang kita kan, bila tengok orang berjaya dalam berniaga, dia tiru tempat ataupun bahagian orang berjaya tadi pakai kereta mewah ya. Dia tiru yang tu je. Dia tak tiru kawan ni kerja pukul 4 pagi lagi, dia tak tiru yang tu. Dia tiru yang kereta besar tu. Jadi itu yang dapat pinjaman mara beli kereta dulu tu. Kan gelak ni adalah pegawai mara, tahulah tu. Jadi itu tak betul lah contoh macam tu. Jadi bila kita nak ambil contoh, kita kena tengok tokoh ni dalam aspek mana. Okey, sekarang kita ambil lah sahabat Nabi lah. Senang kan, kalau ulama tertentu nanti ada orang petikai pula. Kita ambil sahabat Nabi. Kita ada sahabat Nabi yang memang tak kisah langsung tentang dunia. Betul lah. Dan saya pun setuju. Tapi bila kita nak ambil contoh orang yang duduk dengan Allah tak kisah dunia, maka kita bukan ambil secara umum sahabat Nabi, kena pilih. Jadi salah seorang daripada sahabat Nabi yang terkenal tak kisah pasal dunia ialah Abu Hurairah. Betul kan? Dia follow Nabi je. Nabi ke mana dia ikut. Jadi bila Nabi ke mana ikut tu, tak ada kerja lah. Tak ada tampering, tak ada punch card. Mana ada kerja apa dia? Dia ikut Nabi lah. Membontuk Nabi sana sini. Walaupun masuk Islam agak lewat, tetapi meriwayatkan banyak hadis. Salah satu sebabnya ialah ikut Nabi lah. Follow Nabi. Jadi bila dah ikut Nabi tu, tak kerja. Jadi ada orang kata, saya tak nak kerja lah, saya nak ikut macam Abu Hurairah. Betul, saya pun setuju. Tapi awak jangan ambil ikut Nabi tu je. Awak kena ambil Abu Hurairah, lah tu baca dia punya biografi, baca dari awal sampai akhir, baru jadi pencontohan itu. Ini ambil satu side je, lepas tu tak kena. Mari kita tengok Abu Hurairah. Semasa dia duduk dengan Nabi, dia kahwin tak? Dia tak kahwin. Kita pula, semasa kita nak tinggalkan dunia, kita ada koleksi isteri. Kita kena lah tuan-tuan. Bukan isteri, koleksi. Koleksi tu maksudnya 2, 3, 4 adalah. Bila masa bini Rama, sunnah Nabi. Bila masa kerja, Abu Hurairah, dia tak boleh gitu tuan-tuan. Mana boleh macam tu? Cuba tanya Haji Jani, pakai Mercedes tak boleh bubuh minyak hitam Toyota, betul kan? Mercedes lah. Mana boleh campur-campur gitu. Makan nasi khabu pun sakit perut tuan-tuan. Jadi dia, awak nak ambil Nabi, awak kena ingat Nabi ialah contoh seorang Muslim yang seimbang. Dunia pun dia ada, akhirat pun dia ada. Okeylah. Jadi kalau awak mengambil sikap untuk tak kisah dah dunia, nak ikut akhirat je, awak pilih Abu Hurairah, saya setuju, tak ada masalah pun. Tapi kena ambil semualah Abu Hurairah tu. Maka kita dapati masa Abu Hurairah ikut Nabi itu, Abu Hurairah tak kerja. Ya betul. Tengok Ustaz, saya tak nak kerja. Okey, tak ada masalah. Tapi masa Abu Hurairah ikut Nabi, Abu Hurairah ada beban tak? Dia tak kahwin, dia tak ada anak, dia tak ada loan rumah, dia tak ada loan kereta, dia tak ada apa. Dia hanya diri dia je. Jadi oleh kerana dia hanya diri dia, kalau dia lapar pun dia tak minta dengan orang. Kita tak pernah jumpa Abu Hurairah bawa periuk nasi, tolong kami. Mana ada? Tak pernah jumpa. Tak tahulah, takut tuan-tuan pernah. Yang kita tahunya, Abu Hurairah bila dia lapar, dia minta dengan Nabi ya, sebab dia satu geng dua tu.
Kan pernah dengar cerita Abu Hurairah pergi dekat Nabi tu, dia lapar sangat, dia selok baju dia nak tunjuk ada ikat dekat perut ni 7 batu. Banyaklah, saya ni perut saya 7 hook buka. Tuan-tuan tak payahlah gelak, tuan-tuan pun boleh kurang sambung kan. Jadi maksudnya dia tunjuk kat Nabi. Itu je cerita yang kita dengar. Dia tak tunjuk dekat kawan-kawan dia yang lain. Sebab malunya dia minta duit orang. Dia tunjuklah kat Nabi. Jadi Nabi pun faham, lapar lah tu. Nabi selok yang dia ada 8 batu, lapar lagi. Lepas duduk dia sama-sama lapar, duduk dia. Jadi bermaksud tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak nak cari dunia, tak apa, tapi contohilah mereka berdua itu dengan adabnya, cara, contohilah gitulah. Jadi sekarang masalah kita ada dua, iaitu kita tak nak seimbang, kita nak putuskan dunia, okey, tapi bila tang dunia kita pergi ambil contoh orang lain. Tak betul lah gitu tuan-tuan. Jadi kalau begitu, saya lebih setuju dengan contoh Nabi, Abdullah bin Mubarak dan sebagainya. Ada tokoh-tokoh yang lain yang kita rasa mereka juga orang sufi, iaitu mereka adalah seorang yang seimbang. Ambil kira juga manusia, bergaul dengan manusia, tapi dalam waktu yang sama juga mereka juga adalah seorang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya yakin tuan-tuan bersetuju dengan pattern itu kan, pattern yang seimbang tadi. Jadi apabila kita setuju dengan pattern yang seimbang tadi, cuma pesan saya, kita jangan marah pada kawan-kawan yang memilih untuk meninggalkan dunia, cuma ada syarat-syarat yang harus dia penuhi, maka teruskanlah dalam perjalanan kamu untuk mencari Allah dengan mengambil sikap penolakan secara total tentang dunia tadi. Sama dengan cerita vaksin gitulah. Kita adalah orang yang dia nak kata apa pun katalah. Kita doa masa sembahyang subuh panjang. Maksudnya kita percaya Allah Ta'ala akan angkat bala. Sebab tu kita setuju dengan doa untuk imam kita tadi, Allahumma rfa'annal bala wadfa'anna dan sebagainya. Tapi kita juga ada sijil 2 dos vaksin. Betul kan? Vaksin kita ambil juga, doa kita ambil juga, sebab kita pattern orang yang seimbang tadi lah. Tapi ada orang pattern anti vaksin, maka sampai sekarang dia tak boleh mari masjid lah. Mungkin dia kena buat masjid sendiri ke, lepas tu gazet masjid tak boleh pergi pula, sebab situ kena 2 vaksin pula, jadi terpulang lah. Apapun kita demokrasi. Okey, oleh kerana kita pattern seimbang tadi, kita bercakap dalam pattern seimbang. Okey, Tuan Syekh pesan dekat sini, kata dia, walaupun kita memilih untuk ikut pattern seimbang tadi, Tuan Syekh cuba mengingatkan kita, bila kita bergaul dengan manusia ni, dia ada songenya. Songenya tu songe tu apa ya? Kerenahnya. Begitulah. Jadi dia kata, kita bergaul lah dengan manusia tu, tapi kita kena tahu kesongengannya ataupun karenahnya tadi. Sebab kalau kita tak tahu karenah manusia, nanti takut banyak sangat masa habis situ. Sebab kita nak seimbang kan. Jadi bila kita nak seimbang, maka kita kena pandailah berinteraksi. Jadi sebelum pada ni, kita berbicara bagaimana kita berinteraksi dengan Allah. Jadi pagi ni Tuan Syekh kata, kita nak berinteraksi dengan manusia tapi tak nak lupakan Allah. Maka dia pun kata, hidup dengan manusia itu perlu, tapi karenah itu juga kena tahu. Jadi imam-imam kita ataupun ulama-ulama kita yang terdahulu, mereka ada mengungkap beberapa perkara, boleh memberi pedoman kepada kita apabila kita bergaul dengan manusia, supaya kita tidak banyak sangat habis masa dengan manusia, kerana kita ada juga masa kita dengan Allah. Okey, salah satu ungkapan yang boleh dijadikan pegangan kita semasa kita berinteraksi dengan manusia, ridon nas ghayatun la tudrak. Kepuasan hati manusia adalah suatu matlamat yang mustahil dicapai. Dia sebut begitu kan, ridon nas ghayatun la tudrak. Kepuasan hati manusia adalah suatu tujuan ataupun suatu target yang mustahil dicapai. Jadi bermaksud tuan-tuan,
Bila kita bergaul dengan manusia, kalau kita ada 200 orang yang kita bergaul sekarang, jadi kita nak puaskan hati 200 orang, kita akan mati tersembam begitu je, dan orang pun tak akan puas hati juga. Orang tak akan puas hati. Jadi oleh kerana perkara itu adalah perkara yang kita kena buat, tetapi kalau terlebih merugikan kita, maka mesti ada cara bagaimana nak bergaul dengan manusia tadi. Kalau kita tidak berhati-hati, dikhawatiri kita lama dengan manusia, last kali kita serupa dengan mereka, jadi lupa Allah. Jadi nampaknya geng yang lupakan manusia ni betul lah. Dia kata sebab tu aku tak join manusia tu, aku pakai tolak terus. Jadi oleh kerana kita mengambil sikap untuk meraih juga manusia, maka kita tak boleh terjun seperti mana melempar batu ke dalam laut, terus sampai ke dasar laut. Kita mesti pakai pelampung, kena berpandai berenang dan sebagainya, di mana kita berada bersama dengan manusia tetapi kita tidak lemas dengan manusia. Jadi dipesan oleh ulama kita, ridhan nas ghayatun la tudrak. Kepuasan hati manusia itu adalah sesuatu yang mustahil untuk dicapai. Jadi sekarang kita nak pakai apa dah? Jadi yang kita nak pakai ketika mana kita bergaul dengan manusia ialah kita panggil dia hak. Kan hak. Jadi agama kita pun nyatakanlah apa hak-hak kita dengan manusia. Apa hak-hak kita dengan manusia? Selepas mana kita menunaikan hak-hak kita dengan manusia, lepas pada tu kita biar je lah manusia nak kata apa. Sebab kita tak mungkin memuaskan semua mereka. Cuba tuan-tuan tengok ya, baginda SAW ada ramai isteri, betul kan? Allah ini dia suruh Nabi kahwin ramai tu kerana dia nak suruh kita faham bagaimana nak bergaul dengan orang ramai. Maka baginda SAW telah memberi contoh yang baik pada kita, di mana dia beritahu pada kita, qasamtu bainahunna hukukahunna. Nabi kata, aku telah menunaikan hak-hak isteri aku yang ada di atas bahu aku. Hak mereka Nabi berilah, tapi cinta Nabi tak boleh nak beri sama banyak. Sebab cinta tu dia ialah macam kita dengan anak lah tuan-tuan. Saya ada seorang anak perempuan, saya nombor 3, cabi macam saya sayang sangat kat dia. Nak buat macam mana? Isteri saya kata, abang ni peluk semua yang tu, peluk juga yang lain, tapi yang ni muka serupa ayah, tak cerah mana. Jadi kita bukan semacam, adakah saya ayah yang jahat? Semua sayang, tapi beli baju, beli apa serupa je, yang dia tak ada beza dari segi hak. Tapi dari segi, saya pun tak tahulah, orang yang kahwin ramai pun mungkin rasa begitu, betul kan? Dia kahwin Johor, kahwin Kelantan, kahwin Kedah, kahwin Perancis, tapi oleh kerana dia orang Kelantan, hak Kelantan tu dia sayang kerana orang Kelantan. Tapi makanan hak Perancis mahal sebab cheese. Yang Kelantan makan budu je, tapi dia hak tu dia. Jadi sebab itu Nabi beritahu dekat kita, yang hak tu kamu jangan abailah. Sebab kita bergaul dengan manusia, tapi yang duduk dalam hati tu nak buat macam mana? Jadi itu yang Tuan Syekh pesan pagi ni. Dia kata bila kita bergaul dengan manusia, bergaul lah, nak buat macam mana, tapi jangan duduk mengharap sangat dengan manusia. Kan kalau kita mengharap dengan manusia tuan-tuan, kecewa tuan-tuan, kecewa. Ini cerita dekat saya ya. Dulu ada satu masjid di Kuala Lumpur, AJK Masjid, dan beberapa orang bangsawan di masjid tu suka dengan saya. Jadi bila lepas kuliah, sekali kuliah dia bagi 1,000 kat saya. Saya kata jangan, ustaz lain 200,
Muka saya 1,000. Kata, jangan Tan Sri, kami suka lah dengan ustaz, kena dengan taste kami. Saya kata jangan, tapi duit ni kata jangan pun ambil. Kata gitu. Sekali okey, 2 kali okey, 3, lama-lama dia jadi gila tau. Maksudnya kalau bertembung kuliah situ dengan Masjid Al-Mukminun di sana lagi. Gitulah dia manusia. Tuan-tuan jangan gelak kat saya, ni kawan-kawan je kan. Gelak. Sehingga saya terlupa bahawa yang beri itu ialah AJK masa tu. Bila COVID berhenti dan naik AJK baru, maka tak macam tu dah lah. Dia hantar WhatsApp pun tanya, ustaz nak mengajar lagi ke? Oh bengon tuan-tuan, guli mati. Tapi nak sebutnya silap saya di mana, iaitu harap, betul kan? Sebenarnya tak payah harap lah, rezeki kan ada, tak payah harap. Jadi kalau Tok Guru tuan-tuan dah buat ketololan itu, tuan-tuan jangan buat lah. Tapi saya okey lah, dah handle okey dalam, tak ada masalah. Tapi nak sebutnya tuan-tuan, manusia tu kita kena bergaul lah dengan dia. Bergaul, nak buat macam mana? Hormat dia, panggil nama dia dengan nama yang selayak dengannya. Dia sakit, kita ziarah, buatlah yang tu. Tapi jangan berharap sangat. Sebab bila kita berharap, kita akan kecewa. Kenapa kecewa? Sebab tadilah kaedahnya ridon nas ghayatun la tudrak. Kan? Kepuasan hati manusia adalah perkara yang mustahil untuk kita buat. Okey tuan-tuan, cerita lagi. Semalam ada seorang yang minta derma untuk satu sekolah. Mungkin dia tengok muka saya ni muka budak baik agaknya kot. Dia follow saya sampai dia dapat juga. Okeylah, saya pun cakap kat isteri, kamu pergilah dulu, saya nak sembang dengan budak ni. Dia budak tu gini-gini kata okey, saya bagi duit. Cuma saya kata saya juga buat seperti kamu. Saya bagi budak makan, saya begitu. Samalah dengan cik buat, saya buat juga. Tapi encik tak boleh bergantung dengan manusia sampai bila-bila. Untuk seketika masa okey encik, seketika. Tapi untuk seterusnya, manusia kan jemu. Bukan encik seorang je dia nak bantu, orang lain pun dia nak bantu juga. Dan bukan bagi kat encik je dapat pahala, bagi kat orang lain pun dapat pahala juga. Jadi kalau encik terus macam ni, kita malu dengan orang minta-minta dan sebagainya. Dan cik juga mesti tukar cara untuk minta. Cik kena ingat ya, manusia ini kita beri dekat dia dulu, baru dia beri kat kita. Kalau kita tak beri apa dekat dia, lepas tu kita minta, tak beri encik. Encik jangan ingat bila nampak orang pakai kopiah pergi masjid, minta dengan dia mesti dapat. Saya rasa itu formula tak betul, takut kena sergah, tak tahu. Dia pakai kopiah tu mungkin kerana kepala dia botak, tak tahu. Jadi kita jangan kita kena usaha encik, kena begini. Banyaklah saya bercakap sampai isi saya telefon 5 kali tak sedar. Boleh, saya tak ada masalah, boleh tolong saya pun ada sikit duit kata, tapi kita kena buat sesuatu. Okey, saya bercakap macam tu kerana ada seorang bekas CEO bank perdagangan, dia cakap pada saya benda yang sama. Saya sokong ustaz buat tolong budak, tapi ustaz tak boleh minta duit orang sampai bila-bila. Ustaz mesti buat satu benda yang mendatangkan untung dan sebagainya, kemudian untung itu. Jadi betul tuan-tuan, dulu ramai je orang bagi duit kat saya, sekarang dia tak bagi. Dan saya takkan nak tanya, kenapa tak bagi saya? Tanya dekat gitu kan, ikut nanti dia kata ikut aku, duit aku pada muka. Jadi kita pun tanya khabarlah pergi ziarah. Bila kita pergi ziarah, dia pun beritahu saya ada projek ini. Oh, dia pun buat benda yang sama. Takkan dia nak bagi kat kita je tuan-tuan. Dia pun ada benda yang sama. Ada seorang Puan Sri tu banyak bantu saya dulu.
Lepas tu sekarang bila saya pergi rumah dia, sebab lama tak pergi kat kita, kita pun nak pergi minta lah. Cuma pandai lah politik tu. Duduk dengan dia tak sempat minta, dia cerita, Ustaz saya ada satu projek di Sumatera, Indonesia apa. Oh saya bagi, oh dia bagi kat saya tu habis dah sana. Tak ada lah dia. Jadi bermaksud tuan-tuan, betul lah yang pengurusi bank tu cakap bahawa orang boleh beri kat kita, tapi dia tak akan beri pada kita selama-lamanya. Jadi silaplah jika ustaz tadi buka sekolah harap derma orang USG. Silaplah, sebab orang USG bukan nak tolong ustaz seorang, orang Palestin pun dia nak tolong, orang Kemboja pun dia nak tolong, apa panggil alien yang masuk Islam pun dia nak tolong. Jadi takkan nak bagi ke ustaz seorang Jadi bermaksud tuan-tuan, kita kena ingatlah pesan orang tasawuf tu kata, tak salah pun kamu bergaul dengan manusia tu, kerana kamu kena bergaul, minta tolong itu dan ini, tapi jangan terlalu berharap. Sebaliknya haraplah pada Allah. Bila nak berharap dengan Allah. Dengan manusia tu jangan duk agak-agak sangat. Bergaul lah. Sebab apa? Sebab yang kita harap tu iaitu Allah, bila dia setuju dengan kita, dia boleh gerakkan hati orang tu bagi kat kita. Tapi kalau yang sana tak setuju, kita bodek macam mana pun tak dapat tuan-tuan. Kan Datuk Seri Nur Ibrahim berapa lama dah bodek, tak dapat agak-agak tak rekod lah gitu kan. Maksudnya macam-macam tak dapat kot. Ada orang lain tegur sekali je terus jadi penasihat Perdana Menteri. Jadi bermaksud Allah tu. Jadi dia kata supaya kita tidak kecewa, kata dia bergaul dengan manusia, bergaul lah, tak ada masalah pun. Tapi jangan sesekali dalam bergaul itu melakukan dua perkara. Pertama, terlalu mengharap kepada manusia sehingga lupa Allah. Dan yang kedua, nak bodek manusia sehingga buat benda yang Allah marah. Janganlah gitu. Sebab yang menjadikan manusia tadi suka pada kamu ialah Allah. Tapi untuk mendapatkan manusia suka pada kamu, kena bergaul jugalah. Tapi pengharapannya di sana. Jadi sebab itu tuan-tuan, kadang-kadang kita berbual-bual sama kita, ya, bagaimana nak jadikan jemaah masjid ni ramai. Sebab lepas Covid ni, pasca Covid, tabung masjid banyak kering. Sebab semasa Covid tak ada Jumaat, maka tak ada derma. Bila tak ada derma, duit yang ada kena tolong ahli qaryah pula. Lepas tu ahli qaryah yang tak pernah mari masjid pun kena tolong juga je sebagainya. Tidak bising. Akhir sekali defisit masjid. Jadi nak collect balik itu mungkin kena tunggu 3-4 tahun. Jadi sekarang bila nak collect balik itu, mestilah kena ramai datang. Nak ramai sangat tak boleh pula jarak 1 meter. Naik kapal terbang pergi Langkawi boleh, tak ada jarak. Jadi begitulah, kita pun pening nak macam mana. Jadi akan minta lah idea-idea untuk ramaikan orang. Jadi tuan-tuan tak salah tuan-tuan berbincang untuk orang ramai mari masjid. Sebab manusia kan, kita mari masjid nak duduk dengan Allah. Tapi ingat, jangan buat benda mengarut supaya orang mari masjid. Buatlah benda yang Allah izin tu okey. Ada kadang-kadang orang-orang yang mari masjid ni dulu ialah pengarah program di tempat yang mengarut-mengarut. Jadi bila dia mari masjid, dia bawa idea mengarut tu masjid, sedangkan masa nak bagi idea dia pakai serban. Dia nampak baik lah, sehingga idea tu tak mengarut tuan-tuan. Okey, saya sebut satu idea mengarut. Ini berlaku di Selangor. Bila dia tanya kami ustaz, lepas tu kami pun fahamlah, kita boleh bagi cadangan, tapi kita tak boleh buat benda mengarut yang tak kena dengan masjid. Sebab masjid ni Allah kan, ibadahnya dan sebagainya. Yang nak mari tu betul lah manusia, tapi kita tak boleh abaikan tuan punya rumah ni. Sebab kita ingat satu hadis Nabi, manibtagha ridwan nas bisakhatillah ghadaballahu alaih. Siapa yang mencari kepuasan hati manusia dengan melakukan perkara yang Allah benci, maka Allah akan marah pada dia. Jadi kita ingatlah benda tu kita ustaz. Dia bagi cadangan pun tak mungkin menyebabkan tuan rumah marah. Jadi bercakap-cakap tu, pengurusi tu kata idea ustaz ni konservatif lah. Tak ada ke idea yang moderate sikit?
Kalau saya tanya ustaz-ustaz pondok tu, tak apalah konservatif ni, ustaz universiti pun konservatif juga. Saya kata, Datuk, bukan soal konservatif, tuan rumah ni dia tak izin. Ni bukan rumah saya, ni rumah Allah, jadi saya kena raih yang dia punya. Dia kata, tak apalah kalau macam tu, saya cari nasihat lain. Saya tak tahu dia dapat nasihat kat mana. Cuma saya dapat kad jemputan hari masjid. Comel nama. Kita kata kita pergilah. Jadi bila saya pergi, kami pun jadi bumper. Tahu bumper? Maksudnya bumper ataupun kita panggil denuk. Denuk ni macam mana Datuk tanya? Kita nak ikat burung tu kan, kita bubuh seekor burung lain. Dia pun tu burung mari kena burung tu kan. Umpan lah. Kami ustaz-ustaz ni jadilah umpan dia. Duduk, dia letak dekat sofa tapi duduk depan orang ramai, jadi tak boleh keluar. Kalau dia tak ustaz belakang, kita boleh lari ni dari situ. Okeylah, kami duduk situ. Mula-mula dia buat program pertandingan memasak di masjid. Tuan-tuan, bawa boleh terima tandingan masak dekat Anjung tu. Ramailah orang ni, sebab orang tengok masak kan. Lepas tu jurinya ustaz. Padahal dia tak nak bagi lagi. Kalau tak ada kami ni, nanti orang kata tak halal, kena bubuh. Ustaz halal lah. Kitanya sebut salah. Okeylah, masak okey lagi. Lepas tu pertandingan busana muslimah. Orang perempuan mai duk melenggang-lenggang. Ada hok perempuan belakang sana mari pun kita suruh pakai kain kelekong kan. Kain kelekong ni ialah kain kapan nak masuk kubur. Ini busana. Macam Mac Valley je berasa. Tapi ustaz tak boleh lagi lah, sebab ustaz yang kena bagi markah. Rasa menyesal jadi ustaz di masjid tu. Tapi tak boleh sebutlah masjid mana ya. Okeylah, duduk lagi. Yang saya tak boleh tahannya, pertandingan mencari harta karun dalam masjid. Habis satu Korea mari selok kapek naik atas mimbar. Betul kan tuan-tuan panggil orang mari masjid macam tu? Jadi idea tu mesti bekas pengaruh Mac Valley Pencing ni, saya rasa lah. Manalah tahu Mac Valley ke KB Mall ke. Jadi benda-benda macam tu tuan-tuan, betul kalau tuan-tuan buat dekat shopping kompleks, saya no comment. Tapi tak boleh buat masjid, sebab masjid ni ada tuan rumah dia, iaitu Allah. Jadi walaupun kita nak ajak manusia supaya jadi baik, kita jangan lupa yang tuan rumah ni. Kita jangan lupa yang ni. Sebab yang ni dia punya asasnya. Sebab saya sebut seimbang kan. Jadi bila sebut seimbang itu, kita raih yang ni, tapi janganlah raih yang ni sehingga yang ni dicabuli ya, sebab yang ni lebih hebat lagi, dia Allah, dia Tuhan. Jadi bila kita buat macam tu kan tuan-tuan, orang yang tinggal dunia duduk dengan Tuhan saja, dia kata tu betul aku. Betul aku tak percaya ke apa tu. Betul juga dia nya. Jadi kita yang nak raih ni, betul lah kita kena raih, tapi kita jangan sesekali buat benda yang kononnya nak raih manusia, memakan diri kita, menyebabkan Allah Ta'ala marah dengan kita dan sebagainya. Jadi begitulah lebih kurang hikmah pada pagi ini, nak ingatkan kita. Sekarang kita nak ajak orang bukan Islam masuk Islam, betul kan? Betul lah, tak ada masalah pun. Tapi janganlah kita buat kadang-kadang perkara itu tak boleh diterima oleh orang Islam. Betul lah. Kadang-kadang kita tak puas hati bila kita nak bagi supaya orang bangsa tertentu suka dengan kita. Kita tolonglah dia sebab 53 buah sekolah dia dah nak bankrupt. Habis yang 537 sekolah kita nak mampu ni. Jadi kononnya kena ambil hati mereka. Habis kita tak payah ambil hati kah? Jadi tak bolehlah begitu. Kita tolonglah, kita bersamalah, kita buatlah. Tapi jangan mengabaikan satu pihak. Sebab bila kita buat begini sehingga mengabaikan yang sini, bermaksud tak adalah yang seimbang tu. Dia adalah wayang je lah. Wayang dengan slogan seimbang.
Jadi nampaknya orang yang tinggal terus dunia tu dia akan menang. Dia kata sebab tu kami tak buat terus, sebab tak boleh percaya dan sebagainya. Jadi sebab itu tuan-tuan, nak jadi orang beriman yang baik tu payah. Dan ukuran baik tuan-tuan bukannya ialah pada pangkat, pada apa. Ukuran baiknya kalau bergaul dengan manusia seperti mana yang saya sebut tadi, al-mu'min yukhalitun nasa wa yasbir ala adahum khairum minal mu'min lam yukhalitun nasa wa lam yasbir ala adahum. Seorang beriman yang bergaul dengan manusia dan sabar dengan kerenah manusia jauh lebih baik daripada seorang beriman yang hidup seorang, yang mungkin dia tidak akan sabar dengan kerenah manusia. Jadi saya hormat sangat kepada Tuan Imam, kerana Tuan Imam ni kadang-kadang yang paling teruknya orang nak minta pengesahan kahwin. Orang minta pengesahan kahwin ni, cuba tanya Tok Imam, macamlah esok tu kiamat pukul 1 pagi dia minta cok tuan-tuan. Saya rasa kalau tuan-tuan pegawai daerah, tuan-tuan seregah mati orang tu kali. Tak reti kau pejabat tu. Tapi macamnya Tok Imam tengah dakak dengan bining, ting 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 ting. Tak kita muka tua payah nak boleh kau kerahan tak ada dalam malam tu. Ustaz nak ngesah kahwin, Allah kalau marah dia pun viral ambil, inilah orang agama bla 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 bla. Jadi Tok Imam pun yalah, sedangkan dah tulis kat pejabat biarnya berlaku pada pukul 8 pagi sampai 4 petang. Jadi dia masa lain dia buat benda lain. Dia ingat Tok Imam ni ialah robot yang tak tidur sebab dia dengar ceramah ulama-ulama ini qiyamul lail. Jadi dia ingat ustaz ni qiyamul lail je lah. Sebab tu saya tak isi jadi Tok Imam tuan-tuan. Jadi hormatlah Tuan Imam tuan-tuan. Dahlah dia orang baik, banyak berjasa dan sebagainya. Kalau tuan-tuan nak banding saya dengan dia, tuan-tuan ambil dia, buang saya tak apa lagi, jangan buang Imam tuan-tuan, kerana dia boleh duduk pada posisi itu bersama dengan tuan-tuan, pergi masa tuan-tuan sakit, tuan-tuan meninggal dunia. Itu satu benda yang bukan semua orang ahli akademik boleh buat. Saya ni ceramah je lah pandainya, yang saya kena buat ialah saya dengan orang taman saya dan sebagainya. Tapi Imam tuan-tuan jauh lebih berbakti berbanding dengan orang-orang yang hanya bercakap sahaja tadi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.